Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, 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 syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti bersama lagi sekali, iaitu pengajian puasa Ramadan yang daripada kitab yang dinamakan dia Marhaban Ya Ramadan. Ya, kitabnya di mana telah disusun oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, seorang daripada Ahlul Bait yang bermukim di kota Madinah Munawwarah, yang berguru kepada seorang alim al-alamah yang faqih, iaitu Habib Zain bin Semit yang berada di kota Madinah Munawwarah juga. Ya, perempuan dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-11 dalam pengajian kitab ini, yang di mana kita sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dijadikan kita hamba-hamba yang soleh dan solehah, yang berjaya dunia dan akhirat dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, dalam pengajian kita malam semalam, kita telah menyebutkan tentang beberapa masalah-masalah di dalam orang yang berpuasa. Antaranya orang yang menggunakan obat waktu dia sedang sakit. Obat mata, kita dah katakan obat mata tidak merosakkan puasanya. Dan kalau sekiranya obat telinga tu kalau sangat diperlukan kerana sakit telinga, maka dibolehkan atas dasar darurat dan tidak membatalkan puasa. Obat Ventolin, iaitu pam yang meredakan kesesakan nafas kita kerana kita berpenyakit asma ataupun kita tak kuat bernafas, maka itu ada khilaf. Di pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa itu adalah batal kerana dia spray hembusan air tu masuk dalam kerongkong dia yang terbuka. Tetapi ada pendapat yang tak kuat yang mengatakan tidak batal. Jadi kalau sekiranya mereka yang ada kemampuan untuk mengqadhakannya dengan tanpa ada masalah, itu terlebih baik. Kalau mereka yang tak ada kemampuan untuk mengqadhakannya kerana penyakitnya itu pun berterusan, maka dia bolehlah memegang pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Ya, begitulah beberapa masalah yang telah kita huraikan. Dan pada malam ini kita masuk pula di dalam membicarakan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Ya, kita sampai di muka surat yang ke-42. Ya, syarat-syarat sahnya puasa. Jadi berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Apabila 4 syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya dihukumkan sah. Jadi nak tahu hukum puasa dia sah atau tidak, iaitu ini ada 4 syarat. Syarat pertama ialah Islam. Ketika menjalankan puasa, seorang wajib dalam keadaan agama Islam. Sudah setentunya lah ya, orang kafir dia tak wajib puasa. Kalau ada puasa pun tak sah. Dan kalau sekira dia Islam tapi tengah-tengah hari na'udzubillah dia murtad, dia keluar pada agama, pun tidak sah juga. Jadi syarat dia Islam sepanjang sehari itu dari awal sampai ke akhirnya. Yang keduanya iaitu berakal, mumayyiz. Apabila seseorang gila,
walaupun sebentar pada pertengahan hari, maka hukum puasanya menjadi batal dan tidak sah juga. Nah, jadi begitulah. Jadi kalau orang yang berakal itu syarat sah. Sebab kita dah katakan hukum agama mewajibkan kita dalam kepada orang yang mukallaf. Mukallaf tu orang yang dibebankan, yang diwajibkan untuk membuat ibadat. Siapa dia mukallaf? Baligh dan aqil. Mana orang dah baligh tu dah cukup umur lah, dah lebih pada 15 tahun. Dan aqil tu mana yang berakal. Jadi kalau dia belum baligh, dia tak wajib. Kalau dia tak berakal, gila, tak wajib. Jadi kalau sekiranya tak wajib, tak sah lah ya. Maka di sini syaratnya kedua, syarat sahnya puasa hendaklah orang tu berakal. Berakal tu memayyiz ya. Memayyiz tu dapat membezakan antara yang baik dengan tak baik. Apabila seorang yang gila, walaupun sebentar pada tengah hari, maka hukum puasanya menjadi batal dan tidak sah ya. Jadi wajiblah dia mengqadakannya. Maaf, dia dah batal ialah kalau dia masya-Allah dia sihat kembali, maka wajiblah diqadakan ya. Kalau dia gila sepenuh hari dari awal sampai ke petang, tidak siuman terus-terusnya, itu tak wajiblah dia mengqadakan kerana dia memang tak wajib puasa. Tapi kalau dia sihat pagi hari, tengah hari saja dia baru jadi gila, maka dia wajib qadakan kerana dengan gila itu batallah puasanya. Dan tidak sah juga puasanya anak kecil yang belum memayyiz, iaitu yang belum boleh makan, minum dan istinja dengan sendiri. Jadi di sini anak yang belum memayyiz. Belum memayyiz tu baby lah ya. Dia belum boleh makan sendiri, belum boleh minum sendiri, belum tahu nak istinja sendiri pun tak tahu lagi. Jadi itulah namanya anak yang belum memayyiz. Jadi belum memayyiz tu, memayyiz dari segi bahasa Arab, maknanya yang boleh membezakan. Jadi kalau anak tu belum memayyiz, belum lagi boleh pandai beristinja sendiri, maka dia punya puasa tidak sah. Tapi kalau anak tu sudah besar ya, umpama dah 6 tahun, dah 7 tahun, dah memayyiz dah ya, dia boleh makan minum sendiri dan bahkan dia boleh beristinja sendiri, itu sudah boleh kita katakan sah kalau dia berpuasa. Yang ketiganya, syarat sah puasa ialah suci dari haid dan nifas. Ini kaum wanita ya, dia tidak dalam haid, tidak dalam nifas. Disyaratkan bagi wanita untuk tetap suci selama menjalankan puasa daripada pagi sampai ke maghrib. Syarat tu mesti. Jadi apabila didatangi darah haid atau nifas, maka hukum puasa yang menjadi batal dan wajib qada puasa. Jadi walaupun sekejap, umpama lagi 5 minit nak masuk maghrib, tiba-tiba datang uzur haid dia. Allah, macam mana ni? Batal puasa dia. Tinggal 5 minit. Yes. Selagi dia tu namanya dalam puasa. Dalam puasa tu maknanya apa? Daripada mula terbit fajar subuh sampailah kepada tenggelam matahari maghrib. Jadi dalam masa dia berpuasa tu kalau datang uzur haid, maka batallah puasa dia. Dah batal, wajiblah dia qada. Adapun jika dia suci dari darah haid atau nifas pada pertengahan hari, maka disunatkan baginya untuk menahan diri dari makan minum dan lain-lain yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Jadi kalau sekiranya perempuan tu dalam haid seterus-terusnya sehinggalah pada hari yang keberapa, kemudian dia pun dalam haid, tapi bila tengah hari dah bersih dah, alhamdulillah, maknanya dah keringlah darah haidnya, dia pun wajib mandi, dia pun wajiblah salat. Habis ustaz ni lagi 5 jam ni baru buka puasa ni, boleh tak saya nak makan minum? No, tak boleh. Kenapa? Hormatkan bulan puasa. Jadi kamu tak boleh makan, tak boleh minum sampailah maghrib. Tapi hukumnya sunat. Sunat menahan diri daripada makan minum sampailah pada maghrib ya. Jadi itulah kalau perempuan tu dia suci, dia jadi bersih selepas dah habis darah haidnya di tengah-tengah hari bulan Ramadan ya. Yang syarat keempat daripada syarat-syarat sahnya puasa, puasa pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Puasa pada waktu yang dibolehkan.
Kenapa? Sebab ada puasa yang tak dibolehkan dalam hari-hari dia berpuasa. Apa dia? Maksudnya mengetahui bahawa hari tersebut bukan hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidilfitri nak puasa apa? Tak boleh. Haram, tak sah. Itu syaratnya. Jadi itulah ada 4 syarat sahnya puasa. Pertama, Islam. Keduanya, orang berakal. Ketiganya, suci daripada haid dan nifas. Dan keempatnya, puasa bukan pada hari yang dilarang. Baiklah, sekarang kita berpindah kepada pembicaraan syarat-syarat wajib puasa. Jadi siapakah yang wajib puasa ni? Tadi syarat sah. Jadi sekarang orang yang diwajibkan puasa. Orang yang diwajibkan puasa, pertama syaratnya, ini syarat. Kalau cukup syarat ini, wajiblah dia berpuasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Apabila 5 syarat ni terdapat pada seseorang, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ada 5 syarat dia. Pertama, Islam. Memanglah. Jadi Islam ni, di syarat ni, kalau orang kafir nak puasa, maka dia tak diwajibkan puasa. Dia tak puasa pun tak berdosa. Memang pasal dia dah kafir dah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran. Maknanya kalau dia kufur, maka itulah dosa yang paling besar sekali. Sembahyang, tak sembahyang, semua tu tak diambil kira. Sebab memang kufur tu dia tak diterima apapun amalannya. Pertama, Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan puasa. Dan jika ia berpuasa, maka hukum puasanya pun tidak sah. Dan jika dia memeluk Islam, maka tidak wajib baginya untuk qada puasanya telah ditinggalkan pada masa kekafirannya. Itu dia ya. Jadi kalau sekiranya dia memeluk agama Islam, umurnya 20 tahun. Dia sudah balik umur 15 tahun. Apakah kena qada puasa dia? Tidak. Sebab segala perbuatan dia sewaktu dia kafir tidak diambil kira ya. Begitulah dia, Islam menghancurkan akan sekalian dosa-dosa yang telah berlaku sepanjang masa kekafirannya. Adapun orang yang murtad, maka wajib baginya untuk berpuasa dengan cara kembali ke agama Islam, kemudian melakukan ibadah puasa, dan wajib baginya untuk qada puasa yang telah ditinggalkan selama masa kemurtadannya. Jadi kalau orang yang murtad, na'udzubillah, ya, dia murtad, lepas dia murtad itu, dia pun masuk Islam balik kerana mungkin dia dapat hidayat, dia pun taubat. Kita ni orang murtad ni, kita pun jangan menghukumkan terus neraka. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah bukakan hati dia balik dan dia memeluk agama Islam kembali ya. Mungkin Allah lembutkan hati dia, kita tak tahu. Mungkin masa dia murtad tu dia pun dalam kebingungan, ataupun mungkin kecetikan ilmu dia, atau dia dipengaruhi oleh sesuatu keduniaan. Jadi kita doakan dia dan kita dakwahlah dia, kita nasihatkan dia. Jadi kalau dia balik pada Islam, alhamdulillah. Tetapi orang murtad ni kalau balik pada Islam, apakah wajib dia qada puasa waktu yang dia dalam murtad? Jawapannya yes, wajib dia qadakan. Dia dah setahun dah dia tak puasa. Ya, daripada tahun lepas bulan Ramadan dia dah murtad, kemudian sekarang ni baru dia insaf balik. Maka di sini dia masuk Islam, wajib dia qadakan puasa yang telah ditinggalkan kerana dalam masa murtad. Inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumnya tidak wajib untuk qada puasanya. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi orang murtad ni macam juga orang kafir. Kalau dia memeluk agama Islam, masa dia kekafirannya, kemurtadannya, dia tak wajiblah mengqada puasa yang ditinggalkan. Faedah: membantu orang kafir dengan menjual makanan dan minuman atau menghidangkannya yang berupa makanan pada siang hari di bulan Ramadan, hukumnya adalah haram kerana termasuk dalam kategori membantu orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Jadi sini kita yang menjual makanan atau menyediakan makanan,
untuk orang kafir dalam bulan Ramadan. Sedangkan siang hari Ramadan tu kita wajib berpuasa. Ustaz, tapi dia kafir Ustaz. Dia kafir, mana boleh dia berpuasa? Tetapi sudah tentulah perbuatan dia itu menyalahi agama. Jadi dalam masa ini, kita menyediakan makanan untuk orang, walaupun pada orang kafir, maka hukumnya adalah haram. Sama seperti macam arak. Arak ini kita orang Islam tak boleh minum. Haram. Tapi kita siapkan atau kita berikan arak itu kepada orang kafir. Jadi sini apa hukumnya? Haram juga. Samalah. Habis ustaz, orang kafir mana ada hukum halal haram? Itu dialah. Tapi kita ni seperti kita membantu untuk dia buat dosa. Kalaulah andai kata kalau dia itu Islam, maka seolah-olah kita membolehkan, memberikan dia, bantukan dia untuk dia buat dosa. Jadi kalau kita ni pada hujung tahun ada dapat hadiah daripada majikan sebotol arak ke apa, jangan kita paskan kepada orang kafir, jangan. Habis ustaz ni sayang ni. Apa yang sayang? Ini kotor ni. Ini bukan benda yang halal, haram. Buangkan dia saja. Jadi tak payah kita berikan kepada orang kafir pun tak payah. Dan demikianlah kita menyediakan makanan untuk orang kafir. Habis ustaz, kalau kita ni bekerja lah, makan gaji, macam mana ni majikan suruh siapkan? Itu keadaan yang darurat lah ya. Sebab kita ni sebenarnya pun, kalau dapat kita elakkan lah. Tapi kalau tidak, kerana kita majikan kita tu orang yang non-Muslim, kita terpaksa siapkan makanan dia, maka kita minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Dan syarat wajib puasa yang kedua ialah mukallaf. Siapa yang mukallaf? Aqil baligh, yang berakal lagi yang baligh. Maka tidak wajib berpuasa bagi anak yang belum baligh, dan tak wajib bagi orang yang gila, pingsan dan mabuk ya. Ini semua orang-orang ni tak diwajibkan puasa pada masa dia dalam keadaan demikian ya. Sebab syaratnya mesti dia tu orang yang akil, berakal. Jadi kalau orang yang tak ada akal, orang gila, maka tak wajib dia berpuasa. Dan mestilah dia baligh. Jadi kalau anak-anak belum baligh, tak wajib. Faedah, wajib bagi wali untuk memerintahkan anaknya yang telah mumayyiz agar berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat. Jadi ini sekarang anak mumayyiz. Anak mumayyiz ni maknanya sudah pandai dia makan minum sendiri dan sudah pandai dia beristinja sendiri. Ini anak ini dia belum baligh. Baligh itu mungkin umurnya 15 tahun lah. Itu pun mengikut keadaan. Sebab kalau anak perempuan balighnya dengan datang haid. Mungkin datang haid cepat, umur 12 tahun dah datang haid, dah baligh. Ataupun kalau tak datang-datang haid, sampailah di 15 tahun, dengan umur 15 tahun, sudah dikira baligh. Tak kira haid atau tidak. Begitu pula anak lelaki. Anak lelaki dikira baligh apabila dia tidur atau dia bermimpi sampai keluar air mani. Itu sudah baligh. Mungkin umur 12 tahun, 13 tahun. Tapi kalau tak keluar air mani, tak pernah pun experience keluar air mani, sampai umur 15 tahun, dengan 15 tahun tu sudah dikira baligh. Maka dah baligh tu, baik lelaki, baik perempuan, wajib menunaikan perintah-perintah agama. Jadi di sini kalau sekiranya anak itu belum baligh, apakah kewajipan atas waris ataupun wali atau ibu ayahnya? Ibu ayahnya hendaklah memerintahkan, wajib memerintahkan anak itu yang telah mumayyiz. Maknanya telah mumayyiz tu dah umur 6 tahun, 7 tahun agaknya ya. Agar berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat. Syarat pertama, jika anak tersebut telah berumur 7 tahun. Kalau dah umur 7 tahun. Kalau belum lagi umur 7 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun. Tapi dah pandai ustaz. Dia dah mumayyiz. Tak wajib disuruh. Boleh digalak-galakkan dia. Dianjurkan dia. Diberikan dia panduan semangat dia untuk dia puasa. Tak banyak pun tak apa. Puasa setengah hari pun tak apa. Ya, supaya kita latihkan dia. Zaman sahabat-sahabat Nabi SAW, anak-anaknya sedemikian itu, ibu-ibunya itu sibukkan dia dengan permainan supaya mengelakkan dia daripada makan, minum, sampailah berbuka puasa. Macam orang puasa. Tapi begitulah dia, anak-anak itu dilatihkan demikian. Syarat kedua, anak-anak ini setelah berumur 7 tahun, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Dia kuat, dia sihat,
dia tak ada jadi sakit ataupun dia dalam keadaan lemah, tak ada, dia boleh puasa. Jadi itu baik, bagus ibu ayah tu mendidik anak tu berpuasa. Jika anak tersebut telah berumur 10 tahun, maka wajib bagi wali untuk memukulnya jika anak tersebut tidak berpuasa, sedangkan anak itu memiliki kemampuan untuk berpuasa. Jadi di sini kalau sampai umur 10 tahun suruh puasa, tak nak puasa, rotankan dia. Jadi di sini kita ibu bapa ni kena melatih anak itu. Umur 7 tahun ni kira macam masuk rekrut lah. Mula nak buat latihan. Kita suruh tapi dia tak dapat puasa penuh, puasa setengah hari, tak apa. Kita upahkan dia, bagikan dia coklat, bagikan dia mainan yang dia suka supaya memberikan dia gembira untuk nak dia berpuasa. Itu umur 7 tahun. Dah sampai umur 10 tahun, kalau dia tak puasa, rotankan dia. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, aw kama wa farriqum fil madaji', aw kama qala alaihi salatu wasalam." Artinya apa? Suruh anak-anak kamu semayang pada umur mereka 7 tahun. Latih mereka. Ajak mereka. Dan kemudian biasa-biasakan mereka. Dan kemudian kita upahkan dia. Gembirakan dia. Tapi kalau dia dah umur 10 tahun, rotankan dia kalau dia tak semayang. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi kalau anak lelaki, dipisahkan tempat tidur dengan anak perempuan. Jangan tidur atas satu katil, tak boleh. Ya, dah umur 10 tahun ini. Kita jaga perasaan diri dia. Jangan sampai dia melakukan perkara yang tak baik. Jadi itu kewajipan ibu bapa. Jadi begitulah dia ya. Kita anak yang masih kecil, kita boleh biasa-biasakan dia selagi dia boleh buat. Tapi bila umur 7 tahun, dah boleh kita suruh dia puasa. Walaupun setengah hari. Dan kemudian nanti, umur 10 tahun, kalau tak dibuat puasa tu, kita rotankan dia. Habis ustaz, dia belum balik lagi. Ya, inilah latihan. Kalau dah balik umur 15 tahun, baru nak suruh dia puasa. Dia tak puasa, kita nak rotan, dia lari daripada rumah. Kan dah susah. Sebab tu Islam ni dia bertahap-tahap. Dia bukan terus melompat pada hukum. Kita nak tunggu wajib, baru kita nak suruh dia buat perintah Allah. Macam semayang. Kalau kita daripada umur dia kecil, kita tak biasakan semayang. Tak ajak dia semayang. Umur 7 tahun, umur 10 tahun. Dah nanti bila umur 15 tahun suruh semayang, punyalah lihat. Susah nak bangun. Tak mau. Kita nak rotan dia, dia lari pada rumah. Susah. Sebab tu di sini zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi zaman moden kita ni, kita di negeri Singapura atau Malaysia atau mana-manalah pokoknya. Kalau anak-anak tu tak dilatih dia kecil, maka dia akan jadi liar. Apalagi dengan pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling kita. Syarat yang ketiga, syarat orang yang wajib puasa. Syarat ketiga, mampu untuk mengerjakan puasa. Tidak wajib berpuasa bagi seorang yang tidak mampu untuk puasa. Memanglah puasa ni atas siapa yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Sebab ketiadamampuan seseorang untuk berpuasa terbagi menjadi 2 bahagian. Ada 2 sebab kenapa orang tak boleh berpuasa. Bahagian pertama dari segi fizikal, tubuh badan dia. Contoh, jika telah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka hukumnya adalah tidak wajib berpuasa. Dan wajib mengeluarkan fidyah 1 mud, iaitu 1 mud tu 1 cupak 750 gram. Beras untuk makanan seorang miskin untuk setiap 1 hari. Ini macam orang tua kita dah tua, dah nyanyuk, dah demensia, fikiran pun dah tak menentu lagi, badan pun tak kuat ya. Jadi kalau kita nak tunggu dia nak sihat, memanglah dia tak ada harapan nak sihat lagi. Dah umurnya makin lama makin berat lagi. Jadi kita keluarkan fidyah. Setiap 1 hari 1 mud. 1 mud tu 1 cupak lah. 1 cupak tu kira-kira dalam 750 gram. Tak sampai 1 kilogram pun ya. Dan dari segi hukum, iaitu orang yang meninggalkan puasa kerana sebab fizikal dia, dan juga daripada segi hukum kerana syarak melarangnya untuk berpuasa. Sebagai contoh,
wanita yang dalam haid atau nifas, hukum puasanya adalah haram, wajib tidak berpuasa. Jadi kalau memang orang tu tak boleh puasa kerana dia dalam uzur, dalam haid, bahkan kalau puasa pun jadi haram. Bukan kata tak sah, bahkan haram, berdosa pula. Jadi itulah dia syarat yang ketiga, mampu untuk mengerjakan puasa. Jadi yang tak mampu, maka tak wajiblah dia berpuasa. Maupun tak berpuasa terus dengan kerana dia orang tua, dibayarkan fidyah. Ataupun dia tak mampu puasa kerana pada masa itu dia haid, ataupun dia uzur, maka diqadakkan pada hari-hari sucinya nanti. Syarat yang keempat, siapakah orang yang wajib puasa? Syarat keempat ialah sihat. Orang yang sihat. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit itu tak wajib puasa lah ya. Definisi sakit yang boleh untuk meninggalkan puasa adalah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan salah satu dari 4 kesan negatif yang berikut. Jadi bila kita kata sakit ni, Allah Ustaz saya sakit lah, saya tak boleh puasa. Nak tengok juga sakit tu yang sakit macam mana tu. Ada 4 perkara. Salah satu perkara ni kalau dia memberi kesan kerana sakit dia itu, dia puasa, bolehlah dia berbuka ataupun tak berpuasa. Tapi apakah dia kena qada? Itu kita akan tengok kepada pembicaraan kita. Pertama, sebab bila dia puasa dapat menyebabkan kematian. Wow, ni sakit teruk lah ni ya. Kalau dia sakit teruk ni, dia tak boleh nak puasa. Kalau dia puasa juga boleh buat kematian. Umpama sekarang ni, dia tengah diagnosis. Dia tengah di dalam perubatan COVID-19. Doktor sudah bagi dia obat. Tiap-tiap waktu beberapa jam makan obat. Kalau tidak nanti boleh bawa pada mati. Jadi, dia tak boleh puasa. Dia pun teruslah dengan dia punya makan obat. Habis nanti kalau sekiranya dia sihat, wajib qada lah. Itu dah tentunya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Itu Allah Ta'ala telah firmankan. Siapa daripada kamu yang sakit atau dalam pelayaran, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, maka digantikan pada hari-hari yang lain. Maknanya lepas Ramadan, dia dah sihat, dah balik negeri dia, maka dia qadakan. Yang kedua, di mana sakit yang dibolehkan berbuka ialah sakit yang dapat memperlambat kesembuhannya dari penyakit tersebut. Dapat melambatkan sembuh. Umpamanya dia sakit patah. Di kaki dia tu patah. Kemudian dia kena makan obat. Kalau tak makan obat ini, maka nanti sakit patah dia, tulang dia tu nak balik semula, lambat lagi. Doktor anggarkan lagi 2 minggu dah bolehlah tulang dia kembali semula. Tetapi dia kan tak nak puasa juga, maka ini akan makan masa lagi 2 bulan lagi lah. Lambat. Jadi ini melambatkan kesembuhan. Itu merupakan sakit yang boleh menjadi sebab untuk hamba itu tidak berpuasa. Tapi wajib diqada lah bila dia sudah sihat. Dan sakit yang boleh memberikan dia kelonggaran berbuka puasa ialah yang ketiga, dapat menyebabkan salah satu dari anggota badan tidak berfungsi. Jadi kalau dia puasa, salah satu anggota badan tak berfungsi. Umpamanya telinga dia sakit, dia nak tiap-tiap hari nak kena masuk obat. Tapi itu kita dah sebutlah bab telinga. Tapi yang lain lah, atau dia nak kena makan obat. Kalau tidak, tangan dia tu yang kita kata dah mati sebelah badan. Ni nak kena makan obat ni. Kalau tidak ni, mati sebelah badan ini akan menjadikan dia anggota badan dia setengah tu sakit dan tidak berfungsi. Ataupun kaki dia, ataupun mata dia. Jadi pokoknya di sini, kalaulah sakit itu boleh menyebabkan salah satu dari anggota badan tak berfungsi, dengan itu dia mestilah makan obat, maka dengan itu dia boleh berbuka, ya. Dia tak berpuasa, tapi bila sudah sihat, dia mengqadakannya. Dan yang keempat, sakit yang membolehkan dia berbuka ialah jika sakit itu menyebabkan bertambah parahnya sakit tersebut. Makin bertambah sakit. Dia dah sakit dah ni, badan dia tak kuat ni. Kemudian dengan badan dia dah demam, ya. Ni bimbang takut kena COVID pula ni. Kemudian dia disuruh doktor minum air selalu supaya hilangkan apa kebimbangan itu. Tapi dia tidak mau makan. Kenapa? Kerana dia nak puasa.
Tapi dengan perbuatan dia itu, makin tambah lagi sakit dia. Makin lama makin berat lagi. Janganlah. Ini memudaratkan. Dalam Islam, la darara wa la dirara. Dalam Islam tidak ada kita memudaratkan diri kita dan tidak ada kita memudaratkan orang. Jangan. Allah Ta'ala suruh kita buat perkara pekerjaan kewajipan pun atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Tapi kalau orang tua, kita dah sebut tadi, kalau orang tua tu memang dah sakit dah, memang tak ada harapan sembuh dah, no hope man, memang tak payah kita suruh dia puasa langsung, ya. Ini yang kita sebut ni sakit-sakit yang boleh kita boleh sihat kembali, tapi kerana sakit ini ada sebab-sebab yang boleh bawa kesan-kesan yang salah satu pada 4 perkara, iaitu dapat menyebabkan kematian, dapat melambatkan sembuh, dapat menyebabkan salah satu anggota badan tak berfungsi, ataupun dapat menyebabkan bertambah parah sakit itu. Kalau ada salah satu daripada sakit itu menyebabkan yang salah satu 4 perkara ini, maka bolehlah dia berbuka, tapi wajib dikadakannya setelah dia kembali sihat. Faedah: seorang yang dalam keadaan sakit, hukum puasanya terbagi menjadi 3 keadaan. Dia tadi kita dah sebut syaratnya wajib puasa tu sihat. Jadi kalau orang yang sakit tu, kalau dia nak berbuka dengan salah satu 4 sebab yang memberi kesan daripada dia berpuasa tu, dia boleh buka. Tetapi ada orang tu dia sanggup, tak apa Ustaz, saya nak puasa juga. Jadi apa dia punya hukum dia? Maka di sini hukumnya makruh untuk berpuasa dan boleh berbuka apabila dia mengira jika berpuasa maka dapat memperlambat kesembuhannya atau menambah rasa sakitnya atau dapat menyebabkan tidak berfungsi salah satu anggota tubuhnya. Tadi kita dah sebutkan yang dia boleh berbuka kalau dia tidak sihat, kerana boleh memberi kesan buruk pada lambat sakitnya, ataupun boleh badannya tak berfungsi, ataupun menyebabkan kematian. Tapi kalau dia nak puasa juga, kalaulah dia mengira ni kira-kira dia sangka kuat lah, ya. Dipanggilkan dalam bahasa Arab zon, 70%, 80%, dia kira-kira kalau dengan puasa ini dia boleh menyebabkan demikian, tapi nak puasa juga, hukumnya makruh. Makruh tu maknanya tak baguslah, tak disukai. Kalau boleh janganlah puasa kalau dah macam tu. Dan yang kedua, hukumnya haram untuk berpuasa dan wajib berbuka. Kalau sekiranya macam mana pula boleh jadi hukum haram? Tadi hukum makruh, tapi ini jadi haram apabila dia yakin dengan dia berpuasa tu menyebabkan salah satu pada 3 perkara. Kalau dia yakin dengan dia puasa tu boleh bawa pada mati, dengan dia puasa tu boleh lambatkan sembuh dia, dengan dia puasa itu boleh menjadikan salah satu anggota dia tu tak berfungsi, haram dia puasa. Sebab dia yakin, dah confirm, doktor dah kata no, you cannot do like this, you cannot fasting. Kita nak fasting juga. Jadi itu hukum haram, wajib dia buka. Yang ketiga, haram untuk berbuka dan wajib tetap berpuasa. Bila pula ni? Dia sakit, tapi haram dia buka puasanya, wajib teruskan puasa. Jika sakitnya ringan, sakit pening kepala, sakit mabuk-mabuk, alah, ini kau penat dengan ni kau tak makan ni, sebab tu tak apalah, rehatlah sekejap. Nampak tuan-tuan? Itu namanya haram dia berbuka. Macam itulah dia masalah sakit. Dan syarat yang kelima, wajib orang yang bila cukup syarat ini wajib berpuasa. Syarat kelima apa dia? Orang yang bermukim. Tidak wajib puasa bagi seorang yang dalam perjalanan yang musafir. Mukim ni apa ni? Orang yang duduk dalam negeri lah, yang tak berlayar ke mana-mana. Jadi orang yang duduk dalam negeri itu wajiblah dia berpuasa. Seseorang yang bukan dalam perjalanan, bukan dalam musafir, tapi dengan 5 syarat. Bila kan namakan dia tu musafir? Yang di mana kalau dia musafir, dia tak wajib puasa. Dia puasa dia boleh, tapi dia boleh buka puasa lah. Mana dia boleh pilih antara nak teruskan puasa ataupun tidak.
Syarat yang pertama bagi orang yang musafir itu mesti menempuhi perjalanan panjang, iaitu 82 kilometer atau lebih. Mesti lebih pada 2 marhalah. 2 marhalah itu maknanya 82 kilometer. Lebih kurang dalam kita kata 46 batu lah. Kalau kira batu dalam 46 batu. Tapi kalau kira kilometer, 82 kilometer. Jadi kalau dia dari Singapura, dia nak pergi ke Melaka lah. Melaka tu dah lebih daripada 80 kilometer tu. Jadi itu dah boleh, dia namanya musafir. Syarat yang kedua dalam musafir yang boleh buka puasa ialah perjalanannya untuk perkara yang harus, iaitu bukan untuk tujuan maksiat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi nak pergi mana tu? Nak ziarah adik. Nak pergi mana tu? Ada urusan perniagaan. Nak pergi mana tu? Nak pergi jalan melancong. Ini bulan puasa ni. Nak pergi juga. Ya tak apalah. Bukannya haram. Boleh ke ustaz? Dia tu musafir. Nak buka puasa, dia nak pergi melancong saja. Boleh. Asalkan yang bukan yang haram. Yang haram tu mana? Nak pergi mana? Nak pergi tempat main judi. Nak pergi main judi di bulan puasa Ramadan. Na'udzubillah. Umpama katalah ya. Ataupun tempat-tempat perempuan yang tak baik tu. Ini semua perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tapi kalaulah itu dalam pendapat mazhab Syafi'i kata tak boleh dia batalkan puasa kalau tujuan pelayaran dia tu kepada maksiat. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh batalkan puasa walaupun perjalanannya untuk maksiat. Itu Imam Abu Hanifah melihat kepada hukum. Hukum dia musafir, dia nak maksiat ke tak maksiat itu perkara kedua. Tapi dia musafir, dia boleh berbuka. Syarat musafir yang membolehkan dia berbuka puasa ialah yang ketiga, niat dalam hati akan menggunakan keringanan syarak ketika akan membatalkan puasanya. Dan jika tidak berniat, maka hukum membatalkan puasanya adalah haram. Ini dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ni wajib berpuasa. Tadi pagi hari dia pun nak minum air. Macam mana ni saya nak minum air ni? Ini dalam bulan Ramadan. Dia niat nak ikut keringanan yang diberikan hukum syarak. Dalam hukum syarak, hukum agama, kalau orang yang musafir boleh dia berbuka. Jadi dipakailah hukum tu. Tapi kalau tanpa dia letakkan niat, umpamanya pagi-pagi hari aja nak minum air. Ini kita macam melanggar perintah Allah. Allah kata puasa, ini Ramadan, kita pula kita nak minum air. Tak boleh. Itu hukumnya haram ya. Jadi kena ada niat juga. Jadi orang yang nak pergi belayar ni pun, kalaulah kena bulan Ramadan dia nak berbuka, ingatlah apa yang kita belajar sekarang ni. Banyak juga perkara ni mungkin kita tak pernah tahu lagi ni. Dan yang keempat, dari syaratnya bagi orang musafir untuk berbuka, tidak bernazar untuk tetap akan berpuasa ketika dalam keadaan bermusafir. Ni kalau orang puasa nazar. Dia bernazar, aku bernazar pada Allah, aku nak musafir ni, aku nak puasa dalam musafir. Itu dia ada letak. Dan memang mesti dia puasa walaupun dia musafir. Sebab dia dah nazar macam tu. Sebab tu di sini kalau dah nazar, benda yang sunat pun menjadi wajib. Dan yang kelima daripada syaratnya musafir yang boleh buka puasanya ialah keluar dari perbatasan kotanya sebelum azan subuh. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita nak keluar negeri, kita mesti keluar negeri sebelum azan subuh. Sebab bila dah azan subuh, dah masuk waktu berpuasa. Jadi bila dah masuk waktu berpuasa, kita sudah wajib berpuasa. Kita boleh keluar negeri lagi, flight kita pukul 8 pagi. Jadi kita dah masuk subuh pukul 5.30. Jadi kita dah wajib berpuasa. Jadi di sini tak boleh kita batalkan. Sampailah waktunya berbuka puasa di negeri yang kita sampai nanti. Tetapi kalaulah kita nak keluar negeri juga, kita keluar sebelum subuh. Sebelum subuh, kita dah keluar daripada rumah kita. Dalam pelayaran menuju ke airport dan terus kita berangkat. Bilakah dia menamakannya kita mula nama musafir? Jawapannya apabila sudah kita keluar daripada kawasan tempat kediaman kita. Kawasan kediaman kita umpamanya kalau kita lah yang duduk di Geylang, di Geylang, kita duduk di Geylang, bila kita keluar daripada perkawasan Geylang ataupun Eunos, kita dah sampai ke kawasan Tampines, itu sudah kira kawasan perkampungan lain. Itu kita dah keluar daripada kampung kita, sudah boleh kita namanya musafir. Jadi kalau orang nak sembang jamak pun dah boleh kerana dia sudah keluar pada perkampungan dia. Jadi kalau dia nak
tidak berpuasa kerana nak kira musafir, dia keluar pada kampung dia sebelum azan subuh. Jadi sembahyang subuh kat airport ke atau kalau orang yang ada di negeri Shah Alam, dia nak pergi ke airport, dia keluar sebelum subuh tu pergi ke KLIA. Jadi dia keluar pada kawasan Shah Alam dia tu, dia sudah dikirakan sebagai orang yang musafir walaupun belum terbang lagi flight dia, ya. Jadi itu dia punya batasnya, bilakah orang tu dinamakan orang musafir bila sudah keluar daripada batasan perkampungan dia. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya, mensyaratkan demikian. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, boleh membatalkan puasa meskipun keluar dari batasan kotanya setelah azan subuh. Itu dalam mazhab Imam Hanbali lah, ya. Kita keluar lambat pukul 7 pagi, dah azan subuh dah. Kemudian kita nak pergi ke airport, kita nak terbang. Kita pun boleh berbuka puasa sebab kita anggap diri kita sebagai musafir. Itu di sisi pendapat Imam Hanbali. Jika syarat-syarat tersebut sempurna, maka tidak wajib berpuasa. Jadi 5 syarat bagi orang musafir ni. Kalau 5 syarat ni sempurna, apa dia 5 syarat tu? Mesti lebih pada 82 km. Dan kemudian perjalanan tu yang harus, bukan yang maksiat. Kemudian apabila dia nak berbuka tu, dia niat mengikut keringanan syarak. Dan kemudian dia tidak bernazar untuk puasa dalam musafir. Dan keluar dia tu daripada perkampungan dia, daripada rumah dia sebelum azan subuh. 5 syarat ni kalau cukup, maka bolehlah dia berbuka puasanya, tidak berpuasa, ya, dalam masa dia musafir. Ini yang kita cakap ini, kalau sebelum azan subuh ke selepas azan subuh ni, untuk hari pertama dia bergerak. Kalau dia dah sampai negeri yang dia musafir tu, hari kedua, hari ketiga, itu dah tentu dah garanti namanya dah memang musafir lah. Itu dia boleh berbuka lah, dia tak puasa. Ni cuma permulaan yang kita sebut tadi, mesti sebelum azan subuh. Kalau kita selepas azan subuh, tak boleh batalkan puasa. Tapi kalau dah besoknya, besok, lusa, tulat semua, kita dah dalam tempat perjalanan kita musafir, itu dah boleh kita tak berpuasa, ya, sebab kita dah cukup syaratnya. Jika syarat-syarat tersebut sempurna, maka tidak wajib berpuasa. Akan tetapi yang lebih utama adalah tetap berpuasa jika puasa tersebut tidak memberatkannya. Hal ini menurut pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita dalam musafir, kita ada pilihan, kita boleh pilih. Nak puasa terus pun boleh, tak nak puasa pun boleh kalau kita dalam musafir, ya. Dalam mazhab Syafi'i, mana yang lebih baik? Yang lebih baik kau puasalah. Itulah yang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahawa kau berpuasa itu adalah lebih bagi kamu jika kamu mengetahui. Tetapi dalam mazhab Imam Hanbali mengatakan lebih afdal tidak puasa. La khaira saum fil safar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada baiknya puasa itu dalam pelayaran. Itu ada juga hadis riwayatnya. Lebih kuranglah maksudnya. Jadi dalam mazhab Imam Hanbali yang lebih afdal tidak berpuasa bagi orang yang musafir. Dan jika tidak sempurna syarat-syarat di atas, maka hukumnya adalah tetap wajib berpuasa. Itu dia tak boleh batalkan puasanya lah. Kalau sekiranya syaratnya 5 yang kita sebut tadi itu tak dipenuhi. Kalau tak ada salah satu syarat tu ada yang kurang, maka tak boleh dia berbuka waktu dia berangkat keluar musafir, ya. Jadi siapakah dia golongan yang tidak wajib bermusafir? Siapakah dia golongan yang tidak wajib berpuasa? Jadi kita dah sebutkan tadi 5 syarat. Kalau sempurna ada 5 syarat tu wajib berpuasa. Islam. Keduanya apa dia? Iaitu mukallaf. Mukallaf tu orang yang baligh, yang berakal, ya. Dan ketiganya ialah mampu untuk mengerjakan puasa. Maknanya orang yang tidak sakit, tua ataupun yang bukan perempuan haid. Yang keempatnya sihat, ya. Tidak mengganggukan kesihatan dia ataupun sakit dia akan berpanjangan atau sebagaimana kita sebut tadi. Yang kelima mukim. Mukim tu duduk dalam negeri, tidak dia musafir keluar, ya. Tapi kalau dia musafir keluar, maka dia boleh pilih antara dia nak berpuasa atau tidak. Jadi golongan yang tidak wajib berpuasa
dah ada 6. Jadi dah sebut 5 tadi syarat. Kalau ada orang tu cukup 5 syarat wajib puasa. Nah, yang tak wajib puasa, siapa dia pula tak wajib? Yang tak cukup syarat tu lah. Yang tak cukup syarat 5 syarat tu. Siapa dia? Ada 6 kategori, ya. 6 jenis manusia. Pertama, orang yang sedang musafir dengan syarat-syaratnya sempurna. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Yang telah kita sebut tadi juga, ya. Jika termasuk dalam golongan yang tak wajib puasa. Maknanya sakitnya tak boleh diletakkan harapan sembuh dia. Dan yang ketiga, orang yang sudah masuk usia tua. Ni orang dah tua, dah nyanyuk, dah demensia dan sebagainya, untuk nak berpuasa. Dan yang keempatnya, perempuan yang sedang hamil, yang meskipun dari hasil zina, jika dia berpuasa, khawatir akan mengganggu janinnya, tu babynya. Dia hamil lah, pokoknya perempuan hamil. Dia bimbang kalau sekiranya dia puasa, boleh rosakkan baby dalam kandungan. Yang kelima, perempuan yang sedang menyusukan bayi. Ni dia sedang susu bayi. Kalau dia puasa, maka puasa dia akan mengganggu bayi dia kerana kurang cukup dia punya susunya. Yang keenam, orang yang haus dan lapar, yang sekiranya akan membahayakan dirinya jika dia tetap berpuasa. Dia haus sangat, dia tak tahan, memang dia tak kuat, badan dia tak kuat. Ya, kalau dia teruskan puasa dia, maka dia akan memudaratkan diri dia. Jadi dengan itu dia tidak berpuasa, ya. Itulah 6 orang yang dibolehkan dia, iaitu tidak berpuasa. Jadi dengan itu, wallahu a'lam, kita berhentilah pada perbicaraan kita tersebut, dan dengan itu kita akan menyambung lagi pada esok malam insya-Allah. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan kewajipan qada puasa, wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kita sekarang ini sudah hampir masuk Ramadan. InsyaAllah hari Khamis ini merupakan malam pertama, Khamis malam Jumaat, malam pertama kita akan menyambut Ramadan, malam 1 Ramadan. Jadi insyaAllah daripada mulai hari Khamis ini, kita akan mengadakan kita punya kuliah kita pada jam 5.30 petang, dan kemudian kita akan adakan siaran ulangannya pada pukul 9.30 malam, ya. Jadi dengan itu kita akan buatkan live kita pada pukul 5.30 petang, sebab malam tu nanti orang nak buka puasa, nak kemudian nak berterawih, ya. Jadi kita berikan ruang untuk mereka nak buat ibadat. Jadi insyaAllah 5.30 petang pada hari Khamis, dan seterusnya lah sampailah akhir Ramadan. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa perubahan akan saya maklumkan. Jadi dengan itu saya minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya. Mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua itu datang daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Dan marilah sesama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.